Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bertemu kembali bersama saya. Jom sesiapa yang free malam ni boleh kita borak-borak dekat TikTok okey. Sambil-sambil kita bercerita tentang isu-isu terbaru yang berlega-lega dalam kita punya ekonomi dalam dan luar negara. Okey guys, siapa-siapa yang dah masuk tu boleh tak bantu aku untuk tap-tap screen dan juga sharekan live ni. Boleh komen tak suara, adakah suara aku jelas ataupun tidak, adakah mic ni berfungsi ataupun aku ni diam membisu. Okey guys, Assalamualaikum. Boleh tak bantu aku tap screen dan juga boleh komen tak suara jelas ataupun tidak. Okey jelas tuan. Okey, terima kasih. Okey. Kita tunggu ramai sikit guys baru kita best borak-borak pasal ekonomi ni. Sementara tu aku setting sikit lah kamera ni. Okey guys, apa yang dah berlaku pada harga Bitcoin? Bitcoin sekarang ni dia tiba-tiba naik dalam harga terbaru tadi sebelum live aku tak check. Tapi kita nampak ada sentimen yang bergerak ke arah Bitcoin lah berikutan dengan collapse-nya Silicon Valley Bank. Jadi sekarang ni market mula mengalihkan perhatian. Waalaikumsalam Syarudin, Tuan Syarudin. Terima kasih. Abang Biden ajak battle ya. Biden ni pun aku tengok satu hal lah. Aku tak tahulah guys dia punya fitness level tu macam mana. Korang perasan tak? Dia tu macam dah dah macam tak fit jadi presiden lah. Kan? Hari tu dia disuruh ambil ujian IQ kan, tapi dia tak nak. Kan? Apa cerita La Vida bro? Oh, La Vida sekarang ni Okey, aku komen pasal apa yang aku boleh cakap lah. Sebab benda ni pun sekarang ni diuruskan oleh peguam masing-masing kan. Jadi nak cakap banyak-banyak pun tak boleh lah La Vida Coin ni ialah macam Datuk Seri Vida lah kan. Dia ada promote dia punya kripto sendiri yang dipanggil La Vida Coin kan. Jadi Sekejap guys. Okey. Jadi apa ni? Investment tu tidak ada bermasalah dan juga last Suruhanjaya Security cakap bahawa pelaburan tu adalah pelaburan yang tak diluluskan oleh Suruhanjaya Security lah. Jadi orang-orang yang melabur dalam La Vida Coin tu sekarang ni dia orang membuat tuntutan lah sebab dia orang mengalami kerugian kan, biasalah tu. Jadi guys, sebenarnya kan bila kita invest dekat apa-apa cryptocurrency ni, kita kena tahu kita punya position tu kau. Iaitu bila kita invest dalam cryptocurrency ni, sebenarnya kita melabur dalam keadaan di mana pelaburan tu sangat berisiko tinggi guys Ekonomi Malaysia merudum. Ya. Tak. Belum merudum lagi. Belum. Okey. Jadi dia ada satu pelaburan yang sangat berisiko tinggi. Jadi kalau kau orang nak apa ni? Nak melabur dalam kripto ni, nombor satu platform lah. Platform tu kena satu platform yang memang diluluskan oleh Suruhanjaya Security lah. Lepas tu benda tu yang penting lah. Kalau kata Suruhanjaya Security tak luluskan ke, better kau get lost cepat-cepat lah. Tak ada blockchain bang. Yelah, tak ada. That's why benda ni tidak diluluskan oleh Suruhanjaya Security. Kan bila Suruhanjaya Security tak luluskan, faham lah. Kadang-kadang bukan apa, orang kita ni awareness tu tak ada guys Dia punya awareness tak ada. Kadang-kadang bila orang kita ni nampak certain cryptocurrency tu tengah hype dan lagi satu mentaliti orang kita ni nak kaya cepat. Mentaliti orang kita ni kadang-kadang dia nak kaya cepat guys. Itulah masalahnya orang kita ni. Dia tak nak melalui proses tu. Tu masalah orang kita. Okey. Itu antara masalah orang kita lah. Okey guys, lagi satu sekarang ni kalau kita tengok pasaran kita punya saham agak merundum sekarang ni sebab
berlaku ketidaktentuan. Sekarang ni berlaku ketidaktentuan dalam pasaran dunia sekarang ni berikutan dengan keputusan Federal Reserve yang sekarang ni masih tak tentu lagi sama ada diorang nak naikkan interest rate ataupun diorang nak kekal turun tu tak mungkin lah. Antara diorang nak maintain ataupun diorang nak naikkan interest rate tu masih di dalam persoalan lagi lah. Jadi banyak berlaku uncertainty dekat market sekarang ni. Salam bro, ada kemungkinan ke KWSP boleh collapse macam SVB? Taklah. Sebab KWSP dengan bank, KWSP bukan sistem perbankan guys. Dia jauh berbeza. Dia adalah satu tabung persaraan dan dia adalah satu institusi yang menguruskan kita punya duit lah untuk pelaburan hari tua lah kan. Dia bukan bank. Kalau yang SVB tu dia adalah dalam sistem perbankan, KWSP lain. Untuk KWSP ni collapse, aku rasa jauh lah. Kita tak berada di paras macam tu lagi. Kalau aku rasa, kalaulah KWSP collapse, memang bahaya gila guys. Dalam kita punya ekonomi, aku rasa boleh rabak ekonomi kita. Sebab dia punya contagion effect tu sangat tinggi. Dan korang pernah nampak aku buat satu video yang mana aku cakap bahawa salah satu sumber pinjaman kerajaan ni adalah daripada EPF kan. Benda tu fakta guys. Kalau siapa yang belajar ekonomi dia akan tahu. Jadi kalau kata EPF collapse, habislah contagion effect akan berlaku. Jadi aku tak rasa lah. Aku rasa EPF dia punya kedudukan masih strong dan dia bukan dalam sistem perbankan. Salam dari Colombia. Ui, daripada Colombia. Serius ke daripada Colombia? Serius ke? Abang rasa CPI untuk US macam mana 15 hari bulan ni? Okey. Aku tak tahulah. Aku tak boleh nak cakap lah. Okay, aku pun tak duduk dekat US. Aku tak rasa inflasi tu macam mana. Tapi apa yang aku harapkan adalah kalau apa yang kita harapkan lah. Apa yang kita harapkan. Kalau kita nak tengok pasaran dekat market ni stable balik ataupun normalize balik, kita kena mengharapkan kadar inflasi US tu turun dengan cepat lah. Itu yang kita harapkan lah. Tapi kita kena tengok data pada pertengahan Mac nanti. Tapi kalau apa yang kita harapkan, kita harap kadar inflation US ni dia turun dengan cepat lah. Jadi bila turun dengan cepat, banyak rebalancing akan berlaku, stock market akan kembali stable dan juga bila kadar inflasi jatuh, Fed tidak akan ada possibility untuk naikkan interest rate diorang dengan terlalu banyak. Dan kemudian dia akan menyebabkan pasaran-pasaran lain ni stabil lah. Okay? Dan kebanyakan sekarang ni banyak ketidaktentuan yang disebabkan oleh Fed. Sebenarnya kan guys, kalau korang tengok sekarang ni pelabur-pelabur dia dia berpecah kepada dua tu guys sekarang ni. Sekarang ni investor dia terpecah kepada dua. Satu investor ni dia betting yang US naikkan, Fed akan naikkan interest rate. Satu investor ni dia bet aku betting yang Federal Reserve ni akan naikkan interest rate. Jadi bagi investor yang betting bahawa dia yakin bahawa US akan naikkan interest rate, dia orang akan beli Bitcoin dulu. Okay. Betting naikkan interest rate. Jadi dia orang akan beli USD. Okay. Tapi yang betting US tak naikkan interest rate, dia orang akan beli crypto macam Bitcoin lah. Okay. So dia sekarang terbahagi kepada dua. Tapi OPR kita kekal bang, macam mana nak turun cepat? Sebab sebenarnya kita masih tak ada risiko inflasi yang tinggi lagi dekat Malaysia ni. Tapi walau bagaimanapun, kalaulah US Federal Reserve naikkan dia punya interest rate dengan tinggi, aku rasa next round OPR akan naik, aku rasalah. Dan bergantung juga dengan kita punya inflation. Kalau bank negara tak naikkan OPR, mungkin akan ada kesan lah kepada kita punya exchange rate. Jadi US dollar akan bertambah strong dan juga ringgit akan lemah. Esok CPI bang, ya, sama-sama kita tunggu sama-sama kita tunggu dan nantikan. Saya pun fikir begitu, tapi kenapa kerajaan tak nak explain benda ni kat public? Saya tak tahulah sebab saya bukan Menteri Ekonomi. Korang kena undi aku untuk jadi Menteri Ekonomi. Bang, Bitcoin boleh naik sampai 1 million ke kalau nak saya kaya bang? Of course lah. Kalau nak cakap nak kaya, aku pun nak kaya. Semua orang nak kaya guys. Kan? Tapi yalah, 1 million tu aku rasa
Aku rasa tidaklah Aku rasa tidaklah. Aku rasa kalau dia boleh dalam keadaan yang lepas pun, dalam keadaan yang very bullish pun dalam 200k. Ramai sebelum ni orang menjagakan Bitcoin boleh pergi cecah kepada 500k kan, satu unit kan. Tapi benda tu tak menjadi kenyataan. Sebab ada banyak lagi faktor yang dalam ekonomi ni yang mempengaruhi pasaran kripto. Lagi satu, korang kena tahu juga, pasaran kripto ni dia adalah satu market yang sangat sensitif. Dia sangat sensitif. Dia kalau berlaku perubahan dalam interest rate, miau, terima kasih bagi saya gift. Kalau berlaku perubahan dalam interest rate Federal Reserve, dia akan sensitif. Okey, dia akan berubah. Okey. Kalaulah berlaku perubahan contohnya macam harga gold tiba-tiba naik, dia akan sensitif. Okey. Kalaulah berlaku satu keadaan di mana ada sesetengah cryptocurrency ni yang diharamkan macam dulu guys ada beberapa cryptocurrency ni yang diharamkan, dia akan sensitif, akan efek dia punya price juga. Jadi perubahan di dalam harga cryptocurrency ni dia sangat-sangat sensitif guys. Sebab tu kita kena pasak dalam kepala kita yang pasaran kripto dan juga Bitcoin ni dia sangat sensitif. Bagi korang yang baru-baru cuba nak melabur ni, aku nasihatlah kan jangan masuk ke dalam pasaran kripto. Korang masukkanlah duit kau ke dalam investment yang selamat lah. Contohnya macam ASB kan, fixed deposit. Contohnya macam tabung haji. Belajar invest dekat situ dulu guys. Sebab bila kita invest dekat cryptocurrency ni, maksudnya kita dah ready untuk loss. Of course semua orang nak win kan, tapi kita kena ready untuk loss lah. Sebab macam aku cakap, it's very high risk punya investment. Tapi dengan high risk, high return lah. Salam bang, kalau dalam Malaysia gulung tikar, loan kita tak kena bayar ke? Pertama sekali, janganlah doakan Malaysia ni gulung tikar, janganlah doakan Malaysia ni bankrupt. Dan pada aku kan, kita kena faham apakah maksud bankrupt? Apakah maksud sesebuah negara tu bankrupt? Sesebuah negara tu bankrupt apabila dia ada hutang tapi dia tak dapat bayar. Dan kebiasaannya hutang negara ni dia terbagi kepada dua. Jangan salah faham. Satu hutang dalam negara, satu hutang luar negara. Hutang dalam negara ni seolah-olah macam kita hutang dengan kita punya adik-beradik kan, dengan mak bapak kita. Okeylah kita boleh nego, betul tak? Tapi yang kita tak boleh nego ni hutang luar negara guys. Hutang luar negara ni once kita default, kita akan bankrupt. Okey? Once kita default, kita akan bankrupt. Sebab tu dalam mana-mana kerajaan pun, contohnya macam negara kita lah, kita akan cuba lebihkan pinjaman dalam negara. Now, let's say lah sesuatu kerajaan tu the default dia tak dapat bayar hutang, jadi dia akan jadi bankrupt. Tapi kita kena tahu guys, sebenarnya yang bankrupt tu bukan kita. Yang bankrupt bukan rakyat, yang bankrupt tu kerajaan. Rakyat dia okey, biasa dia jalankan hidup macam biasa. Cuma disebabkan perbelanjaan kerajaan mulai terganggu disebabkan beban hutang akibat daripada kebankrapan itu. Jadi secara tak langsung pun rakyat akan affected. Kalau rakyat ada hutang, rakyat mesti kena bayar. Kita hutang dengan bank, kita mesti kena bayar. Kan bukan kita tak kena bayar. Kita bukan maksud kita lari guys, tak. Yang bankrupt itu adalah kerajaan. Rakyat dia tak bankrupt. Yang bankrupt adalah kerajaan. Tapi once kalau kerajaan bankrupt, kesan dia pada rakyat jugalah. Sebab kerajaan dah tak boleh nak belanja, kerajaan tak boleh nak mengagihkan bantuan kepada rakyat, kerajaan tak boleh nak bagi subsidi kepada rakyat. Macam korang tengoklah, contohnya macam negara-negara yang terpaksa mendapatkan bantuan daripada contohnya macam IMF. Dia orang terpaksa untuk mendapatkan bantuan pinjaman daripada IMF ni, dia orang terpaksa ikut syarat-syarat ketat yang dikenakan oleh IMF. Jadi dia orang dah tak boleh nak buat keputusan lah. Contohnya macam terbaru, negara Pakistan. Kalau kita, guys, bagi saya tap screen, bagi saya banyak-banyak like sikit boleh tak? Kalau boleh bantu saya naikkan kepada 10k guys, bantu saya. Contohnya macam negara Pakistan guys. Kita tengok apa yang berlaku dekat negara diorang. Apa yang berlaku dekat negara diorang? Negara diorang sekarang ni betul-betul mati-mati nak dapatkan pinjaman IMF. Sebab apa? Dah tak ada duit. Okey? Nak dapatkan pinjaman. Kalau tak, diorang tak boleh survive. IMF pula cakap, okey, kau nak dapatkan duit daripada aku, boleh? Aku nak kau potong subsidi. Aku nak kau potong subsidi. Kalau kau tak potong subsidi, aku tak nak bagi kau. Okay, jadi terpaksa. IMF Pakistan pun terpaksa buat.
Begitu juga dengan negara-negara lain, contohnya macam Mesir. Contohnya kan, dia orang terpaksa ikut. Tapi itulah hakikatnya. Kalau kita berhutang banyak dekat luar negara, ijat baik, terima kasih bagi saya gift. Terima kasih banyak-banyak. Itulah. Jadi kerajaan akan lama-lama akan bankrupt. Bila kerajaan bankrupt, dah tak boleh lah. Kerajaan terpaksa memfokus pula untuk membayar hutang. Dah bankrupt kan, jadi tak boleh nak beri bantuan sangat pada rakyat dan sebagainya. Sebab tu sebelum kita sampai ke tahap macam tu, kita kena jagalah kerajaan kena jagalah. Okey, abang explain repo market macam saya explain. Alamak, dah terlepas. Bang, cuba ringkaskan pasal Silicon Valley Bank tu bang. Okey guys, saya ada publish satu video pasal Silicon Valley Bank okey. Silicon Valley Bank ni dia adalah satu bank ke-16 lah, yang lebih kurang ke-16 lah, yang terbesar dekat US. Dan Silicon Valley Bank ni dia adalah sebuah bank yang ditubuhkan dekat kawasan Valley untuk support, untuk bagi kemudahan kepada startup teknologi company lah. Teknologi company, tech company ni Tuan Faizal selalu bagi saya gift. Terima kasih Tuan Faizal. Terima kasih selalu bagi saya gift. Okey. Kemudian mungkinlah untuk startup yang tech company, contohnya company-company yang buat apps yang berkaitan dengan teknologi base, sebab dekat Silicon Valley kan. Lepas tu pula bila berlakunya masalah contohnya macam inflasi dekat US, jadi Federal Reserve dia naikkan interest rate, dia naikkan interest rate. Bila Fed continuously naikkan interest rate dengan konsisten dia naikkan. Macam kita lah, kalau bank negara consistently naikkan kita punya OPR, apa berlaku pada kita guys? Hutang kita boleh bayar tak? Komitmen bulanan kita naik tak? Naik guys, kan? Naik guys, lama-lama dia akan makan kita punya disposable income ataupun pendapatan boleh guna. Jadi macam tu juga company guys. Company pun dia ada komitmen, company pun kena bayar hutang. Okey, jadi bila peningkatan berlaku dalam interest rate dekat US ni, komitmen company untuk bayar hutang tu makin tinggilah. Jadi company-company yang start up company ni semua yang previously mendapatkan bantuan pinjaman daripada Silicon Valley Bank ni dah mula tak boleh nak survive. Okey, dia orang tak boleh nak survive dari segi pembayaran hutang. Lepas tu pula bisnes tak begitu baik. Kalau kita tengok contohnya syarikat-syarikat besar, contohnya macam Google, macam Twitter, Meta, diorang ni pun bermasalah. Lagilah company-company yang kecil kan guys, company-company kecil yang startup ni lagilah bermasalah. Kalau company yang besar ni guys, yang ada capital yang besar ni terpaksa buang pekerja, terpaksa melaksanakan penjimatan kos, apatah lagi dengan company-company yang kecil ni, yang startup ni, lagi diorang tak boleh survive. Jadi apa yang berlaku, diorang withdraw duit ataupun kita panggil sebagai cash burn lah. Diorang withdraw duit, lama-lama bank tak ada duit lah. Kan Silicon Valley Bank tak ada duit. Jadi apa Silicon Valley dia buat, dia terpaksa jual aset dia. Duit dah tak ada ni, dia pegang bond, dia terpaksa jual. Sebenarnya dia bukan kena jual aset dia ni guys, tapi dia terpaksa jual aset dia ni because kalau tak dia tak ada duit. Tapi dia jual at loss lah. Dia jual at loss 1.8 bilion US dollar. Jadi dia tak ada duit lah. Lama-lama dia lama-lama, tapi itu pun tak dapat support dia punya operation dan dia habis dekat situ. Jadi itulah keadaan yang berlaku apabila, that's why guys, bila kata US berhadapan dengan inflation, masalah dia nak turunkan inflation tu. Kalau dia sekarang ni berada dalam dilema guys. Faham tak dilema? Dilema ni macam ditelan mati bapak, diluah mati mak. Kan dia tak naikkan interest rate tu, inflasi tak nak turun. Dia naikkan interest rate tu, company akan affected, bank akan affected, kan company-company kecil dekat US business akan affected. Itulah dia dilema yang sedang berlaku dekat US sekarang ni. So macam itulah, bukan senang lah. Bang, boleh ke Malaysia masuk BRICS? Kalau boleh masuk BRICS, ada tak advantage untuk kita? Malaysia tak boleh masuk BRICS. Sebab BRICS ni sebenarnya adalah ekonomi yang besar lah. Malaysia punya ekonomi tu tak cukup besar. Kalau kita tengok yang masuk BRICS ni sebenarnya semua superpower economics guys. China kan. India. Ekonomi yang besar-besar. Kita tak layak masuk BRICS.
Kalau kita nak mohon pun dia tak bagi. Kan? Jadi macam China kan. Jadi dia adalah ekonomi-ekonomi besar. Kita tak layak guys untuk masuk BRICS. Tapi of course lah bila BRICS ni ditubuhkan dan especially lah katanya nak mewujudkan satu mata wang yang tersendiri untuk BRICS. Jadi dia somehow dia akan effect lah ekonomi negara kita. Tapi kita kena tengok lah kan. Sebab nak mewujudkan satu currency untuk satu region ni sebenarnya bukan senang. Kan bukan senang. Kalau senang dah lama kita buat. Tak. Sebab yalah, ada banyak persefahaman yang nak kena dibuat lah. Ada banyak persefahaman guys Sebab nak meng-create persefahaman ni antara negara bukan senang. Okay guys. Waalaikumsalam. Madinatat. Terima kasih masuk. Okey, terima kasih. Madinatat bagi saya nasi lemak. Okey, terima kasih banyak-banyak. Semoga dimurahkan rezeki. Itulah guys banyak ketidaktentuan yang berlaku dekat market kita sekarang ni. Tuan Faizal, terima kasih bagi saya gift. Semoga dimurahkan rezeki tuan Terima kasih. Itulah guys banyak ketidaktentuan yang berlaku kepada salam. Waalaikumsalam. Happy month Zozo. Terima kasih. Hello bosku, adakah formasi BRICS ni punca inflasi di US? Dengar-dengar China dah join BRICS. Sebenarnya kan guys sebenarnya negara-negara yang join BRICS ni sebenarnya dia nak cakap tu dia dah bosan lah. Kita boleh katakan bosan lah dengan hegemoni ataupun kekuasaan Amerika Syarikat ni sebenarnya. Sebab Amerika Syarikat ni dia orang ni seolah-olah macam belagak je lebih. Kenapa guys macam tu Sebab dia orang ni adalah negara yang banyak dengan hutang. Okey, lepas tu tapi dia orang survive kenapa? Sebab petrodollar. Lepas tu disebabkan US dollar ni menjadi reserve currency dunia. Okey, sebab tu dia orang tak kisah, dia orang hutang banyak-banyak kan, aku punya pasal lah, aku hutang aku takkan bankrupt, orang cakap kan. Tapi yang kita tak sukanya, yang banyak kebanyakan negara tak suka adalah apabila US ni tak suka dengan sesebuah negara tu, dia akan sanction lah, menggunakan kuasa sekatan ekonomi ke apa kan. Jadi negara-negara yang BRICS ni cakap, aku pun ada kekuasaan ekonomi juga, apa kata aku kumpulkan geng-geng aku yang ada kekuasaan ekonomi ni, kita tubuhkan satu band rockers. Kita tubuhkan satu band rock. Okay, kita tubuhkan satu band rockers ni, kita lawan dia balik. Okay, semuanya all star lah dalam kita punya team ni. Jadi dia orang nak apa ni, dalam masa akan datang, seandainya ada persefahaman yang boleh dilaksanakan di dalam negara-negara BRICS ni, jadi kat situlah perlahan-lahan mungkin akan mengeluarkan US ni daripada menjadi kuasa besar dekat dunia. Okey. Itu yang kita tengoklah. Tapi walau bagaimanapun kita kena tengok, tunggu dan lihatlah. Tapi dalam keadaan yang saya nampak lah, dalam keadaan ekonomi yang tak stable buat masa ni, saya tak rasa yang progres dalam BRICS ni akan banyak. Okey. Sebab banyak ketidakstabilan yang berlaku. Contohnya macam US, dia orang tengah fight inflation, yang mana keadaan ni memberi kesan kepada ekonomi global. That's number one. Lepas tu pula Putin, diorang pun tak nak jual minyak diorang ke negara-negara Eropah dan juga negara-negara tertentu yang tak baik dengan diorang, pun akan menyebabkan ketidakstabilan ekonomi. Europe pula pada masa sama sedang berhadapan dengan energy crisis. Energy crisis. Harga tenaga dia orang tinggi. Sebab apa? Dia orang dah kena tipu dengan US. dah kena tipu, dah kena game dengan member sendiri guys. Kan? Dah kena game dengan member sendiri. Sebab apa? US cakap kau tak payah beli minyak daripada Rusia. Kita boycott dia orang. Tapi kau beli minyak daripada aku lah. Tapi aku jual 4 kali ganda lagi tinggi daripada dia. Jadi kena boycott lah. Jadi terpaksa lah dah member kan. Tapi that's why itu menyebabkan dalam dekat Europe pula, dia orang generate dia orang punya energy melalui natural gas. Okey, melalui itulah natural gas. Jadi harga natural gas tinggi. Jadi harga tenaga dekat Eropah pun sekarang tinggi lah. Jadi banyak ketidaktentuan berlaku dalam ekonomi global sekarang ni. Yang aku rasakan bahawa progres BRICS ni
mungkin akan tergendala buat masa ni. Unless apabila keadaan ekonomi global start stabilize balik, barulah kita boleh nampak banyak progress berlaku dekat BRICS lah. Sebab sekarang ni pun masing-masing nak salam baju M akan tetapi tak ada ke? Baju M tak adalah. Baju M yang paling kecil sekali saiz L. Cubalah tuan pakai baju L. Yang saya ada baju L yang paling kecil. Boleh cubalah baju L. Okey, banyak ke tidak? Tapi itulah aku tak merasakan bahawa progres dekat BRICS ni banyak. Sebab berlaku ketidaktentuan banyak dekat ekonomi global sekarang ni. Masing-masing negara ni ada isu tersendiri. Yang ahli-ahli BRICS ni ada isu-isu tersendiri yang dia orang kena settlekan dulu. China dia ada isu dia. Baru nak survive daripada COVID. Kan? India pun dia ada isu tersendiri. Macam-macam masing-masing dan duduk dekat dalam tu. Rusia pun ada isu sendiri pasal minyak. Jadi masing-masing ada isu guys. Jadi diorang ni tak boleh nak progress banyak dalam BRICS ni. Jadi kita tengoklah bila ekonomi start stable baru kita nampak BRICS ada progress. Thanks jawab soalan saya. Sama-sama. Bolehlah Sofihani try size L. Okay. Abang sendiri main forex tak? Tak, saya tak main forex. Saya tak main forex, saya tak mengajar forex. Saya apa ni? Saya tak main forex guys saya pun tak invest dalam forex lah. Okey. Ada sebab-sebab tertentu lah kenapa lah. Tapi saya memang tak invest dalam forex. Bank collapse bersebab nak wujudkan CBDC. Nak wujudkan CBDC. Tak jugalah guys sebab pada aku CBDC ni dia bukan soal bank. Kalau CBDC wujud pun bank still relevant. Yang tak relevant adalah apabila kripto menguasai. CBDC and kripto dia hampir sama tapi tak serupa. Kalau cryptocurrency dia take over the world, yes, banks akan menjadi tak relevant. But if CBDC take over the world, commercial bank akan still relevant. Okay. Dan sebab itulah adanya agenda CBDC untuk memastikan commercial bank relevant. Okay. Kalau tak, central bank boleh tolak tepi lah. Commercial bank boleh tolak tepi, central bank boleh tolak tepi. Okay. Because of dia ada CBDC, central bank akan relevant, commercial bank akan relevant. Okay, itu dia punya agenda lah untuk korang tahu. CBDC nak kontrol kripto ya betul. CBDC dia bukan nak kontrol kripto guys. Dia sebenarnya nak menewaskan dia tak nak dia tak nak kripto menguasai ya. Dia nak orang cakap tu apa? Memberi option kepada orang lain untuk membolehkan central bank ni relevant. Korang faham tak? Okey. Contohnya macam ni. Bila kita katakan CBDC lah, kita pun sebenarnya tak nampak lagi benda tu wujud dekat kita punya negara kan. Jadi kita boleh tapi kita boleh agak lah macam mana CBDC ni berfungsi. Dalam CBDC ni dia sama je dengan duit-duit kita sekarang ni. Cuma duit-duit kita sekarang ni akan ditukar dalam bentuk digital. Okay. Dan duit ni still akan being administered by the central bank. So central bank contohnya macam bank negara, dekat US pula dia ada Fed. Okay, diorang ni still akan administered duit ni. So maksudnya diorang still ada kuasa nak kontrol. Okay, aku ada kuasa dalam bentuk digital pun bukan bermaksud central bank tak boleh kontrol. Tak, dalam bentuk digital pun central bank boleh kontrol. But the authority remain with the central bank. Okay, dalam CBDC. Dan bila central bank kontrol CBDC, diorang bolehlah menjadikan commercial bank ni relevant. Can. Tapi kalaulah dalam kripto, central bank tak boleh kontrol. Okey, bila central bank tak boleh kontrol, central bank akan menjadi tak relevant. Okey, jadi dari segi dasar monetary, maksudnya dari segi kawalan duit, macam mana central bank nak kontrol duit ni semua, dah tak boleh dah guys dalam perkasaran kripto. That's why wujudnya CBDC ni untuk menjadi satu option yang dikatakan bahawa CBDC ni mengatasi kelemahan dalam kripto. Katanya lah. Okey, itu kita tak tahu. Tapi kita kena tengoklah in the future. Dan dalam masa depan saya yakin guys duit-duit yang kita pegang ni pada hari ni secara fizikal, duit kertas tu tak akan wujud lagi pada masa akan datang. It's going to happen. Okay? Saya yakin benda ni is going to happen. The process dah start
Cuma keadaan tu belum digunakan dekat semua tempat lah. But the process has started. Okay. Dan saya yakin satu hari nanti duit-duit kita ni semua tak ada lagi dalam bentuk fizikal. Semuanya dalam bentuk digital. Mungkin dalam 10 tahun lagi ke benda ni kita akan nampak really materialize. I don't know. Okay. But we are heading to that direction. Okay. Bursa point please. Okay, Bursa Malaysia ni guys, kalau kita tengok Bursa Malaysia dia akan mengikut trend Wall Street. Okay, this is true. Korang boleh tengok, korang boleh buat research. Bursa Malaysia performance will follow Wall Street punya performance. Dan sekarang ni kita tengok apa yang berlaku dekat Wall Street. Kan, Wall Street jatuh sekarang ni So, it going to reflect the performance of KLCI lah. Okay. Jadi, itu bila Wall Street tak dalam keadaan yang tak baik pun sama lah. Sebab sekarang ni, kenapa guys dalam pasaran stocks ni tak baik. Dia ada beberapa sebab lah, beberapa faktor lah. Tapi saya boleh cakap antaranya lah. Sekarang ni, ekonomi tak berapa bagus. Okay. Jadi, company-company, contohnya company ni, diorang berhadapan dengan beban untuk bayar diorang punya komitmen dekat bank. Jadi bila interest rate naik, secara theoretically, in terms of economics theory, pelaburan akan menjadi jatuh. Pelaburan akan rendah. Jadi company-company ni semua tak boleh nak buat investment because high interest rate. Sebab apa guys Dalam keadaan high interest rate, investment akan jatuh sebab company dia tak boleh nak pinjam duit daripada bank. Kalau company pinjam duit daripada bank, dia kena bayar lebih. Okay? Jadi company tak nak pinjam duit daripada bank, tak nak melabur. Dalam keadaan secara teori, in terms of economics principle, kalaulah interest rate tinggi, investment akan drop. Jadi keadaan prestasi kebanyakan company dekat US sekarang ni tak baik guys Sebab tu pasaran dalam Wall Street semua tak elok. Okay? Jadi performance Wall Street tu pun akan efek lah KLCI. Kalau kita tengok dari segi history memang macam tu. Dan lagi satu, para investor ni pula dalam keadaan yang berhati-hati. Diorang sekarang ni tengah monitor tau. Sebab apa? Aku nak letakkan duit ni dekat mana? Contohnya dekat aku sama ada aku beli stocks ataupun aku invest dalam bond. Contohnya bond ke ataupun commercial sistem perbankan US ke macam tu kan. Apabila US punya interest rate naik, orang mungkin tak pegang stocks, orang akan invest kat tempat lain. Okay? So dia kena, sebab tu that's why aku cakap banyak ketidaktentuan berlaku disebabkan oleh dia punya core issue dia sekarang ni inflation dekat US. Kalaulah start inflation jatuh, aku yakin market akan stabilize balik. Okay. Bang, betul ke central bank US tu separate entity dari US government and government actually berhutang dengan central bank? Tidak. Okay, central bank ni setahu aku lah, dalam mana-mana central bank dekat dunia pun sepatutnya central bank ni dia sebahagian daripada government. Mana-mana pun, dekat mana-mana dunia negara kerajaan pun, central bank is part of the government. Cuma pemahaman kita adalah central bank ni diberikan authority untuk govern monetary policy. Okay, sebab yang duduk dalam central bank ni semua pakar-pakar ekonomi, for example So yang kerajaan ni pula ada orang politician. Jadi kebanyakan untuk kita melaksanakan dasar monetary ni is going to be very technical. Hanya orang-orang yang technical, ekonomis, pakar-pakar ekonomi, dia orang boleh tentukan lah. Okay, contohnya aku nak naikkan interest rate ni kepada berapa persen. Dan kenapa? Dia orang ada kajian dia orang sendiri. Okay, bukan dia suka-suka kan. Jadi that's why dalam kebanyakan negara, central bank, tak kira lah Bank Negara Malaysia ke ataupun Federal Reserve ke, diorang sebahagian daripada government tapi diorang diberikan authority untuk govern monetary policy itu sendiri. Maksudnya kerajaan tak campur tangan lah dalam penentuan contohnya OPR. Kalau dari segi teorinya macam gitu guys dari segi teorinya macam gitu. Cuma ada dalam keadaan-keadaan tertentu yang mana bila kita tengok balik, ada negara-negara pula yang mana kerajaan campur tangan di dalam central bank. Contohnya negara apa? Negara apakah yang mana kerajaan dia, maksudnya politicians ni campur tangan dalam
dalam apa ni, urusan central bank. Kalau korang tahu. Apa negara contoh? Apakah negara contoh yang mana kerajaan dia campur tangan? Yes, Turki. Jawapan dia adalah Turki, guys. Okay. So Turki ni dia ada central bank dia kan, tapi presiden dia tak bagi. Contohnya macam kebanyakan negara dia akan cakap okey aku nak naikkan interest rate. Presiden dia tak bagi kan, dia kata jangan naikkan interest rate. Kalau dah ketua kerajaan ni cakap jangan, dia punya central bank tak boleh naikkan lah. Okay. Jadi itu pun salah satu sebab lah kenapa Turki berhadapan dengan hyperinflation. Sebagai contoh lah. Tapi janganlah kata bila aku cakap naikkan interest rate, cakap aku ni adalah, orang cakap apa? Apa ni? Mempromosikan riba. Aku dengar komen tu, aduh sedih aku lah. Sebab ramai orang yang aku tengok bila aku cakap pasal how the interest rate works. Kemudian orang cakap, kau ni apalah, kau ni cakap pasal interest rate, kau ni mempromosikan riba lah. Aku tak suruh pun korang pergi pinjam kat bank, bayar riba, tak ada. Aku cuma explain how the interest rate works. Contohnya macam ni lah, seorang doktor tu kan, dia cakap dengan kau, okay, macam mana alkohol ni boleh mempengaruhi fungsi otak kita. Contohlah seorang doktor tu. Kemudian kau cakap, doktor ni cakap pasal alkohol, doktor ni mempromosikan alkohol. Kan? So, kita kena buka sikit lah minda kita, guys. Kita kena buka sikit lah minda kita. Okay. Bang, selalu live pukul berapa? Tak tentu. Saya kadang-kadang, biasa saya live malam lah. Kadang-kadang saya live pukul 11. Kadang-kadang saya live pukul, malam ni saya awal sikit lah. Okay. Tapi saya tak boleh live lama lah. Saya ada kerja sikit lepas ni. Kejap lagi saya end live lah. Okay. Right. Abang umur berapa? Saya 40-an. Saya suka video abang pasal KWST, ramai komplain PM yang tak nak bagi keluarkan. Itulah guys, sebenarnya kebanyakan video-video saya tu, saya banyak untuk educate orang. Okay. Bukannya saya tak berpolitik pun dalam video-video saya, guys. Seriously, saya tak berpolitik. Saya hanya explain in terms of economics punya perspektif. Okay. Tapi, yelah biasalah bila kita cakap pasal economics ni, orang akan banyak mudah kaitkan kita dengan politik. Saya pun tak ada sokong mana-mana parti politik tertentu, guys. Tak ada. Saya pun tak pernah kecam mana-mana pemimpin. Cuma kadang-kadang tu bila saya cakap pasal isu-isu ekonomi tertentu, ada pula penyokong-penyokong tertentu yang terasa yang berkecil hati, kan. Bila dia berkecil hati dengan, padahal saya bercakap specifically in terms of economics. Tapi ada orang yang berkecil hati. Bila ada orang yang berkecil hati, dia pergi buat saya punya video, dia ambil, dia pergi edit. Macam video sebelum ni lah, ada orang edit video saya, dia cakap saya menujukan video tu kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin. Aku tak ada cakap apa-apa pun pasal tu. Aku tak pernah sebut nama dia. Aku just, aduh, kadang-kadang ada manusia-manusia macam tu kan, guys. Tapi tak apalah, nak buat macam mana kan. Kita just continue lah untuk educate orang. Kan. Bang, kalau isu SVB run ni boleh bercakap, saya tak ada. Dari segi secara orang cakap tu, secara sejarahnya tak adalah, guys. Tapi dia boleh berjangkit dekat bank US. Kan. Tadi aku ada isu satu lagi video yang ada bank seterusnya yang mungkin akan dijangkiti, dan nombor 2 yang akan fail. Korang tengoklah video tu. Ada second bank yang mungkin akan fail. Dia kalau kita tengoklah, pada tahun 2008 ada satu krisis ekonomi yang kita namakan sebagai mortgage crisis. Mortgage crisis ni contohnya kejatuhan dalam Lehman Brothers. Dan kemudian ada pula bank lain yang collapse lepas tu. Banks collapse ni sebenarnya biasanya dia akan ada jangkitan lah. Bank ni collapse. Sebab apa? Orang takut. Aku simpan duit aku kat bank ni, aku takut lah nanti bank ni pula collapse. Aku tengok, aku keluarkan lah cepat-cepat. Bila ada orang ramai-ramai panik macam tu, itu yang menyebabkan bank lain boleh collapse. Jadi kebanyakan orang-orang yang mungkin dia cakap dia takut lah. Sebelum jadi apa-apa bank ni, baik aku tarik duit aku keluar. Jadi bila dah orang ramai panik-panik macam tu, jadi bank akan collapse lah. Itu dinamakan sebagai bank run. Bank run.
Bukan bank tu lari, tapi sebenarnya orang yang lari bawa duit keluar. Okay? Jadi dekat US sekarang ni ada masalah tu. Ada risiko tu, iaitu ada bank lain yang mungkin akan collapse. Tapi ini adalah benda yang kita dapat nampak lah pada tahun 2008. Tapi untuk katakan bank Malaysia akan collapse, aku tak rasa macam tu lah. Benda tu tak pernah berlaku pun. Jadi benda ni akan berlaku, mungkin akan berlaku dekat US. Dan sekali lagi apabila bank collapse ni akan trigger economic recession lah guys. Jadi kita benda tu pun kita kena bersedia guys. Biasanya kalau kata bank collapse ni, itu adalah petanda akan berlaku economic recession ataupun kemelesetan ekonomi. Petanda, aku tak cakap semestinya. Itu adalah satu petanda lah. Sebab kejatuhan dalam bank ni memang kita kena bersedia lah. Kita biasanya dikaitkan dengan kemelesetan ekonomi. Kita kena bersedia lah guys. Mari geng, kita beli emas dan perak. Boleh, tak ada masalah. Emas dan perak pun satu investment yang bagus. Saya pun juga pelabur emas. Bang, kalau inflation US tinggi, possible tak company-company besar pindah ke negara ketiga? Kalau inflation US tinggi, possibility untuk dia pindah tak ada, gengs. Sebab apa? Company dekat US tu sendiri tak boleh survive. Kan? Jadi dia nak pindah tu dah tak sempat dah. Sebab nak pindah dia kena melabur lagi. Dia dah tak ada duit. Kan? Bang, cerita sikit apa rasional kerajaan Kedah nak bina Aerotropolis. Tak boleh lah guys. Itu nanti masuk politik. Nanti ada orang marah. Tak boleh lah. Aku tak boleh cerita macam tu lah. Nanti orang marah. Labur emas fizikal digital guys. Digital aku labur, fizikal pun ada. Fizikal ni biasa kita letak kat bini kita lah. Kan maksudnya macam tu lah. Bukan kita pakai, kita tak pakai. Okay. Okay guys. Apa ni? Aku terpaksa ni lah end live. Mungkin dah aku ada kerja lah lepas ni. Ada sedikit kerja. Walaupun aku nak ucapkan terima kasih kepada korang. Dan juga kerana yang support kita, yang selalu support aku, yang selalu join live aku ucapkan terima kasih. Yang beli baju ataupun buku aku ucapkan terima kasih. Kalau ada masa, besok aku akan live lagi dan kita boleh sembang-sembang lagi. Dan besok mungkin aku keluarkan beberapa video lagi lah ekonomi. Dan jangan lupa sesiapa yang ada dekat sini, jangan lupa follow aku kalau korang nak belajar pasal ekonomi lah. Okay, sebab konten aku banyak pasal ekonomi. Politik ni aku tak cakap guys. Sebenarnya aku tak cakap pasal politik. Tapi orang yang menarik aku ke dalam politik. Kan? Aku tak cakap, aku tak pernah keluarkan satu video khas politik. Tak ada. Aku cuma cakap pasal ekonomi je. Tapi yelah, kan bercakap pasal ekonomi ni orang mudah tarik kita ke dalam lembah politik. Tapi bukan niat aku untuk berpolitik. Okay? Kalau cakap pun mungkin tak sengaja lah. Okay, kita manusia kan. Okay guys. Selalu buat silap. Okay, dan juga aku minta maaf kalau ada seorang terkasar bahasa. Okay, terima kasih kerana follow. Dan terima kasih kepada yang sudi beli buku dan juga beli baju aku. Kita jumpa lagi InsyaAllah pada malam besok. Akan tetapi